Assalamualaikum semuanya. Nama saya Nur Izzati binti Amran dan saya merupakan pelajar daripada University Malaysia Sabah. Video ini adalah untuk kursus benua Eropah selepas Perang Dunia Kedua. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahaskan mengenai Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu yang sesuai dengan tajuk yang telah dinyatakan pada video ini. Jom kita start. Sebelum kita mula, jom kita fikir apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan bagaimana penubuhan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini bermula. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB ini adalah persatuan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, iaitu selepas Perang Dunia Kedua berakhir. Sebenarnya begini, sebelum PBB ini ditubuhkan, Liga Bangsa-Bangsa Bersatu telah wujud. Namun, Liga Bangsa-Bangsa Bersatu ini telah gagal menghalang cetusan Perang Dunia Kedua. Oleh itu, Amerika Syarikat, China, Rusia, Perancis dan England memikirkan bahawa Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini perlu ditubuhkan agar dapat menggantikan Liga Bangsa-Bangsa Bersatu. Akibat daripada perbincangan itu tadi, maka PBB telah ditubuhkan dan keahliannya terbuka kepada seluruh negara. Namun ketika itu PBB hanya dianggotai oleh 51 buah negara. Pada hari ini PBB telah dianggotai lebih daripada 100 buah negara. Seperti yang saya nyatakan tadi, PBB ini ditubuhkan di San Francisco. Namun demikian, hari ini ibu pejabat PBB bukan lagi di San Francisco. Akan tetapi, ia telah beralih ke kota New York sejak tahun 1946 lagi. Seterusnya, jom kita lihat apa sebenarnya matlamat penubuhan PBB ini. Sebenarnya terdapat 4 matlamat piagam PBB. Pertama, menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Yang kedua pula ialah menggalakkan hubungan berbaik-baik dengan negara-negara anggota. Seterusnya, matlamat penubuhan PBB yang ketiga pula ialah bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan agama. Matlamat PBB yang terakhir pula ialah menjadikan pusat bagi mengharmonikan tindakan-tindakan negara anggota atau dalam arti kata lain menyelesaikan perselisihan dan tindakan politik. Baiklah, seterusnya terdapat 6 bahagian utama Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini. Yang pertama ialah Majlis Perhimpunan Agung, iaitu UNGA. Perhimpunan Agung ini terdiri daripada semua ahli pertubuhan ini. Majlis Perhimpunan Agung ini juga berfungsi sebagai forum untuk ahli-ahlinya membahaskan isu atau permasalahan berkaitan politik, sosial dan ekonomi. Di dalam majlis perhimpunan ini, setiap wakil-wakil daripada negara anggota akan diberi peluang untuk berucap. Di dalam majlis ini, terdapat 5 jenis bahasa utama yang digunakan, iaitu Perancis, bahasa Inggeris, Sepanyol, Jerman dan China. Walau bagaimanapun, perwakilan boleh berucap dalam apa-apa jenis bahasa kerana terdapat perkhidmatan terjemahan serentak di dalam majlis ini. Seterusnya, pada Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini, Bozkir yang berasal daripada Turki telah mendapat sokongan 178 buah negara untuk mengambil alih tugas daripada Presiden Perhimpunan Agung ke-74 pada 15 September 2020 dan tugasnya sebagai Presiden Perhimpunan Agung ke-75 akan berterusan sehingga September 2021. Seterusnya, yang kedua pula ialah Majlis Keselamatan Negara. Majlis ini hanya dianggotai oleh 15 buah negara. Namun, hanya 5 anggota tetap yang akan memiliki kuasa veto, iaitu kuasa pembatalan sebarang keputusan daripada majlis ini. Dan 5 buah negara tersebut ialah Amerika Syarikat, Rusia, British, Perancis dan China. Dan objektif utama daripada Majlis Keselamatan adalah untuk mendengar, membincang dan menyelesaikan isu pertelingkahan antara negara-negara anggota.
Seterusnya, negara anggota tetap Majlis Keselamatan dibenarkan untuk memiliki senjata nuklear mengikut perjanjian tidak bertambah nuklear. Dan secara amnya, penggunaan kuasa veto yang dimiliki oleh 5 buah negara ini banyak mengundang rasa tidak puas hati daripada negara anggota PBB sendiri. Dan impak buruk kuasa veto ini sebenarnya turut dirasai oleh negara Malaysia pada tahun 2015 apabila Rusia menggunakan kuasa vetonya untuk menghalang isu yang dipelopori oleh Malaysia untuk menyiasat dan membicarakan mereka yang bertanggungjawab dalam kejadian menembak jatuh Malaysia Airlines. Seterusnya yang ketiga pula ialah Majlis Amanah. Majlis Peramanahan PBB telah ditubuhkan untuk membantu memastikan wilayah-wilayah bukan perintah ditadbir melalui penjagaan kepentingan penduduk-penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa. Majlis ini juga akan menggantung operasinya setelah misi tercapai. Seterusnya yang keempat pula ialah Majlis Ekonomi dan Sosial. Objektif penubuhan majlis ini adalah untuk meningkatkan dan memberikan khidmat taraf hidup kepada penduduk dan negara-negara di dunia. Terdapat 9 agensi yang wujud di dalam PBB ini. Seterusnya, yang kelima pula ialah Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah ini terletak di Holland dan ia berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang oleh ahli-ahli negara. Negara Filipina pernah membawa Malaysia ke mahkamah ini berhubung dengan tuntutan mereka ke atas negeri Sabah. Seterusnya, yang terakhir ialah Jabatan Urus Setia, iaitu Sekretariat. Sekretariat PBB diketuai oleh Setiausaha Agong yang dibantu oleh sekumpulan kaki tangan awam antarabangsa. Piagam PBB mensyaratkan bahawa kaki tangannya dipilih daripada kawasan-kawasan yang meluas di seluruh dunia. Setiausaha Agung seorang diri sahaja yang bertanggungjawab memilih kaki tangannya dan terdapat beberapa kelemahan PBB yang disuarakan oleh Malaysia. Antaranya ialah PBB dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Seterusnya ialah PBB agak lambat dalam menyelesaikan isu-isu tertentu dan mereka mengamalkan dasar pilih kasih. Seterusnya yang ketiga pula ialah PBB tidak berupaya mencegah keganasan Amerika Syarikat di Iraq. Yang terakhir sekali ialah Majlis Keselamatan PBB tidak demokratik kerana 5 anggota tetapnya memiliki kuasa veto.